Filem ini diilhamkan dari kisah benar, iaitu tentang teros Teddy Petroskowski, seorang juara tinju dari Poland semasa Warsaw dikepung di tahun 1940. Teddy ditahan pada fasa awal kem penahanan Auschwitz di Poland. Ketika dalam barisan penahanan, Teddy memejamkan mata, mengingatkan semula masa indah lampaunya bertinju di belakang rumah. Pada suatu hari, Teddy ditahan pihak Nazi Jerman dan membawa Teddy ke kem tahanan Auschwitz. Teddy dan banduan dipaksa bekerja sepanjang hari, memecah dan mengangkut batu dari sebuah bukit tanpa disediakan keperluan asas. Semua banduan bersesak padat dalam tempat tahanan dan makanan mereka hanyalah sup berair yang tidak berkhasiat. Di kalangan banduan ini, ada seorang budak lelaki berumur 15 tahun bernama Janek yang sering dibuli kerana berebut makanan. Satu hari, semasa bekerja di ladang, seorang banduan tua bercakap tentang mahu melarikan diri dari kem itu. Namun didengar oleh tentera Jerman yang memukul kepala banduan tua itu dan membunuhnya dengan penyodok tanpa belas kasihan. Esoknya, Janek mendekati Teddy dan memberitahunya dia adalah salah seorang peminat Teddy. Remaja itu pernah menonton perlawanan tinju Teddy di TV. Teddy kemudian diarah ke rumah pegawai Jerman untuk menghantar kerusi, dan di situ Teddy sempat mencuri beberapa buah apel yang kemudiannya dikongsi Teddy dengan Janek. Janek pula berkongsi apel yang diberikan Teddy dengan seorang lelaki tua bernama Eric. Ini membuatkan Teddy sedar bahawa Janek seorang remaja yang baik hati. Malangnya, askar Jerman mengetahui tentang buah apel yang dicuri dan menangkap Teddy. Namun bila melihat buah apel turut berada di tangan Janek dan Eric, ketiga-tiga mereka telah diheret ke tempat hukuman. Di situ mereka melihat ada 3 orang banduan yang sedang ditembak mati oleh askar Jerman kerana melanggar arahan tentera Jerman. Askar Jerman menyuruh Eric meletakkan buah apel di atas kepalanya dan Eric terpaksa melakukannya dalam ketakutan. Tentera Jerman mengacukan pistol ke arah Eric dan tiba-tiba menembak ke arah tubuh Eric dan Eric terkorban. Kini Teddy pula disuruh meletakkan apel di atas kepalanya. Namun Teddy dengan beraninya memakan apel itu dan tidak mengindahkan arahan tentera Jerman sambil berkata dia tidak takut sesiapa, lebih-lebih lagi tentera Jerman. Ini menyebabkan tentera Jerman marah dan ironinya mula mendera Janek. Teddy merayu pegawai itu berhenti mendera Janek, namun tidak diendahkan. Malam itu Teddy tidak dapat tidur kerana menyalahkan dirinya atas apa yang berlaku ke atas Janek. Pada masa yang sama, terlihat ramai banduan Yahudi dibawa ke gas chamber untuk dibunuh. Keadaan banduan selepas itu menjadi lebih buruk, dengan kerahan kerja bermula subuh pagi, siksaan dan makanan yang sedikit, menyebabkan ada banduan yang pingsan dan mati. Pada suatu malam, seorang tentera Jerman melontarkan makanan ke atas tanah. Melihat ini, banduan yang kelaparan berebut-rebut untuk mendapatkan makanan tersebut. Tentera Jerman kegembiraan melihat keadaan itu lalu melontarkan lagi makanan dan menggalakkan banduan bergaduh sesama sendiri untuk mendapatkan makanan tersebut. Tidak lama kemudian keadaan menjadi kecoh. Tentera Jerman yang melihat Teddy bekerja berhampiran tempat itu memaksa Teddy turut sama berlawan untuk merebut makanan. Teddy menggunakan skillnya dan dapat menewaskan semua banduan, menyebabkan seorang pegawai Jerman yang pernah bertinju terasa tercabar dan mahu bertinju dengan Teddy. Semua yakin bahawa Teddy akan kalah, namun Teddy membuktikan sebaliknya dengan mengalahkan pegawai Jerman itu. Pegawai Jerman itu memberikan respek kepada Teddy yang pandai bertinju dan memberikan Teddy makanan yang dikongsi Teddy dengan rakan-rakan banduan, khasnya dengan Janek, yang Teddy kini mengambil berat akan hal Janek. Disebabkan tiada kemudahan yang selesa, Janek telah jatuh sakit dan sesema yang akhirnya bertukar menjadi demam dan radang paru-paru yang menyebabkan Teddy runsing, lalu memohon bantuan pegawai Jerman yang bertinju dengannya dahulu untuk membantu Janek. Pegawai Jerman itu bersetuju membantu dengan syarat Teddy harus mengikut segala arahannya. Pegawai Jerman itu kemudian membawa Teddy berjumpa pihak pegawai atasan dan memperkenalkan Teddy seorang peninju yang handal dan boleh menghiburkan mereka dengan perlawanan tinju. Pihak atasan Jerman mulanya mempersendakan idea mengadakan perlawanan tinju kerana melihatkan diri Teddy yang kurus dan nampak lemah. Namun mereka terkejut bila Teddy memperlihatkan gaya tinjunya yang mengagumkan. Pegawai atasan itu bersetuju untuk mengadakan gelanggang perlawanan bagi berseronok dan bertaruh judi.
serta Teddy dijanjikan akan diberikan makanan dan air. Keesokan harinya, Teddy bersiap untuk perlawanan pertamanya dan dengan mudah dapat menewaskan para pencabar. Kemenangan Teddy mengejutkan para penonton dan sebagai hadiah, Teddy telah diletakkan bekerja di kandang kuda. Di situ, Teddy mempunyai masa istirahat yang lebih dan berlatih tinju serta dibenarkan melawat dan mendapatkan rawatan di rumah sakit. Semasa mendapatkan rawatan menjahit lukanya, Teddy telah meminta bantuan jururawat untuk mendapatkan ubat buat Janek. Jururawat itu berhati baik dan memberikan ubat yang diminta Teddy sama memberikan ubat tambahan untuk banduan-banduan lain yang sakit. Dari masa ke semasa, penyakit Janek pulih dan Teddy berjaya membawa Janek bekerja di rumah sakit yang lebih selesa dan tidak membebankan. Di rumah sakit, Janek telah berkenalan dengan seorang gadis yang sebaya dengannya. Di tempat lain, para banduan dilayan dengan teruk seperti haiwan dan ramai yang dibawa ke gas chamber untuk hukuman bunuh. Semakin hari berlalu, Teddy menghadapi perlawanan demi perlawanan dan terus mendapatkan kemenangan. Setiap kemenangan Teddy membawa harapan bukan hanya untuk Teddy, malah juga kepada para banduan kerana Teddy akan berkongsi hasil kemenangannya dengan para banduan yang lain seperti ubat-ubatan dan makanan. Walaupun pegawai Jerman seronok menonton perlawanan Teddy, namun ada pegawai Jerman yang bosan melihat Teddy asyik menang perlawanan. Satu hari, seorang pegawai tinggi Jerman datang ke kandang kuda untuk mendapatkan kuda dan memberitahu Teddy, walaupun Teddy memenangi banyak perlawanan, akan tiba masanya nanti Teddy terpaksa melepaskan semua kesenangannya itu dan kembali bekerja sebagai hamba, dan ini merupakan amaran tersembunyi kepada Teddy. Pada hari berikutnya, Nazi Jerman telah membawa seorang banduan dari penjara lain untuk mencabar Teddy. Banduan itu bertubuh besar dan kelihatan ganas dan kuat, dengan harapan tentera Jerman dapat melihat kemenangan juara baru yang dapat mengalahkan Teddy. Semasa pertarungan, Teddy menerima asakan dan tumbukan daripada pencabar bertubuh sasa itu. Teddy menggunakan segala skill dan strategi tinjunya dan akhirnya dapat mengalahkan pencabarnya. Kemenangan ini menyebabkan Teddy telah mendapat hadiah yang lebih lumayan dan berkongsi bersama para banduan. Dalam masa yang sama, peminat kecil Teddy telah jatuh sakit akibat demam kepialu. Rupanya anak itu adalah anak seorang jeneral. Jeneral itu berasa remuk hati melihat anaknya terlantar sakit, walaupun dia tidak pernah merasa bersalah membunuh kanak-kanak di gas chamber. Pada malamnya, Teddy melihat mayat-mayat diusung di luar pagar dan berasa bersalah bila turut terlihat mayat pencabar tinjunya yang turut diusung keluar. Pada malam itu, jeneral tersebut mengetui askarnya untuk menghimpunkan sekumpulan banduan dan menyuruh mereka berbogel dengan alasan untuk mandi, namun rupanya mahu membunuh mereka di dalam tempat gas chamber. Para banduan itu tidak mengetahui rancangan jahat tentera Jerman. Tiba-tiba gadis rakan Janek ditangkap dan diheret ke lapangan kerana mencuri makanan. Namun sewaktu mahu diacukan pistol, gadis itu dengan pantas merampas pistol tentera Jerman dan menembak mati tentera Jerman itu. Sebagai tindak balas, tentera Jerman telah melepaskan tembakan dan membunuh gadis itu. Kerana perasaan marah, tentera Jerman turut menembak mati ke semua banduan yang sedang dikumpulkan untuk ke gas chamber. Namun dalam kekecohan itu, jeneral itu telah terkena tembakan di bahu. Hati Janek remuk bila mengetahui rakan gadisnya telah dibunuh dan pergi kepada Teddy untuk mengendurkan hatinya yang remuk. Ketika mendapatkan rawatan di rumah sakit, jeneral mendapat tahu Janek adalah kawan lelaki gadis yang terbunuh tadi, lalu bertindak mengurung dan menyeksa Janek. Bila Teddy mendapat tahu, keesokan harinya, Teddy cuba merayu agar Janek dilepaskan. Namun permintaan Teddy tidak diendahkan dan sebaliknya meletakkan syarat Janek boleh dilepaskan andai Teddy mahu dan menang pertarungan dengan seorang jago tinju Jerman. Bagaimanapun, satu syarat diletakkan lagi bahawa Teddy perlu berdepan satu persatu dengan beberapa peninju askar Jerman sebelum dapat bertarung dengan jago tentera Jerman itu. Walaupun ragu-ragu dan selepas berfikir, Teddy bersetuju dan mengikut semua syarat. Esoknya perlawanan dijalankan dengan Teddy terpaksa menghadapi beberapa peninju askar Jerman dan dapat menumpaskan satu persatu sehinggalah dapat bersemuka dengan jago peninju Jerman itu. Teddy dan jago tinju Jerman bertarung hebat, namun apabila mendapati peninju Jerman akan kalah, pihak tentera Jerman telah mensabotaj air minuman Teddy dengan meletakkan bahan hayal yang menyebabkan Teddy terus yang hayang dan pening.
Ini menyebabkan Teddy dikira kalah, namun Teddy bangkit memprotes. Namun pihak tentera kemudian mengheret Janek yang lemah dan mahu Teddy membelasah Janek atau Janek akan ditembak. Namun Teddy berkeras bahawa dia tidak akan mencederakan langsung Janek. Ini menyebabkan salah seorang askar Jerman menembak Janek di depan mata Teddy tanpa diarahkan oleh pegawai jeneral. Namun apakan daya, Teddy kemudian telah diikat di satu tiang lapangan sebagai hukuman. Semalaman di situ, akhirnya Teddy dapat melepaskan ikatan tali lalu menuju ke tempat pembakaran mayat. Di situ Teddy terlihat mainan kecil milik Janek. Teddy sangat sedih dan kecewa yang akhirnya menerbitkan tekad Teddy untuk kembali bertarung dengan jago tinju Jerman. Teddy pergi ke gelanggang pertarungan dan melihat peninju handalan Jerman itu sedang bertarung dengan banduan lain. Teddy telah mencabar jago Jerman itu untuk bertarung lalu diterima. Pertarungan pun bermula dengan Teddy menerima asakan dan tumbukan. Teddy terpaksa bertahan dan menunggu pencabarnya itu keletihan, dan di saat itu Teddy melepaskan satu pukulan padu yang merebahkan jago Jerman itu. Ini telah menerujakan semua penonton di kalangan tentera Jerman dan memanggil Teddy sebagai champion. Setelah itu cerita menunjukkan Teddy berpakaian kemas dan bergerak keluar dari penjara di mana Teddy telah dilepaskan menjadi seorang yang bebas. Kemudian cerita diakhiri dengan kelihatan Teddy sedang mengajar beberapa kanak-kanak dan remaja bertinju di sebuah gym, yang mana Teddy telah kembali ke tempat asalnya di Warsaw.